20 ni dia. Muka surat 20 ni. Jadi bersedialah, tanyalah gapo-gapo sebab ni akhir dah belum puasa ni. Kalau ada gapo saku kena tanyalah. Kalau rasa tak betul pun kena bahas lah supaya kita yakin apa yang kita pelajari, apa yang kita pegang lah, insya-Allah. Muka surat 20 ni lebih kurang tengah dah. Dan yang harus bagi zat Tuhan kita bernama Allah, saya lepas tu lah. Adapun segala makna yang lainnya itu musibah, lagi banyak perkara pergaduhan di dalamnya. Jadi dia kata kalulah banyak pendapat-pendapat yang mengenai ketuhanan ni, mengenai kalimah la ilaha illallah ni, nescaya banyaklah berlaku pergaduhan atau perselisihan sebab fahamnya orang syariat lain, fahamnya orang tarekat lain, fahamnya orang hakikat lain, dan fahamnya orang ma'rifah lain. Kita ni ada Tuhan jadi ke manusia Islam ni yang mukmin, Islam mukmin dah, tetapi kita berpegang kepada hak ni lah. Kebanyakan orang awam atau orang umum dia berpegang kepada semata-mata syariat zahir. Jadi kalau semata-mata syariat zahir, la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Allah. Lagu tu je lah. Kalau orang syariat, orang tarekat, la ilaha illallah ni, dia kata selalu, tidak ada upaya aku nak baik, ada upaya aku nak jahat. Yang aku boleh buat jahat ni adalah kehendak Tuhan. Hidup situ. Ada pun dari segi orang hakikat, gapo kita buat ni hanyalah nak menunjukkan sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, bahasa, kalam. Jadi sebab itulah dalam la ilaha illallah tu mengandungi sifat 20 duduk di orang hakikat. Maka dia cara lah gitu. Jadi hak bagi orang makrifah pula, bagi dia lebih lagi dia pegang kepada la maujud bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud ni kecuali yang wujud ya Allah. Jadi janganlah kita fahamnya. Tapi kita kena tahulah. Tak faham pun kena tahu. Sebab bagi orang yang hakikat dan ma'rifah, dia kata Tuhan ni wajibal wujud, wajib ada. Mustahil ada, mustahil tak ada. Adakah kita ni makhluk ni hanyalah mungkin wujud. Kita ulang-ulang tu supaya boleh ingat dia. Mungkin wujud, mungkin ada, mungkin tak ada. Di segi kita orang syariat tengok kita ada lah. Di segi orang hakikat dia tengok kita tak ada. Bapa tak ada, dia nak tengok dia nampak gapo di kita. Dia tengok kita, dia nampak kerja Tuhan buat kita. Tak ada lah kita. Dia tengok kita gerak, kudrat Tuhan. Dia tengok kita ni ada nak go tu, nak go ni, iradat Tuhan dia nampak. Kita tengok ni, dia dapat pilihan Tuhan. Semua dia tengok 7 sifat ma'ani tu adalah sifat Tuhan. Maka mustahil sifat Tuhan tu duduk kita. Sebab mustahil sifat yang qadim boleh duduk di muhdas. Hanya kata dia puan-puan syariat, bapanya Tuhan kuasa kan dia boleh beri kita. Tak boleh, mustahil. Bapa tak boleh, kudrat dia boleh beri kita.
Kalau Tuhan tu boleh beri kudrat dia kita. Ingat balik dah. Sebagai contohnya kita pergi tengah pada pasir. Kita ambil sebutir je pasir. Atau kita pergi tengah laut, kita cocok jarum jakak. Maka pasir dia ialah berkurang sebanyak yang kita ambil. Kalau kudrat Tuhan kita sikit, katalah. Maka kudrat di Tuhan tu kurang dah sikit. Maka mustahil Tuhan kita ni bersifat kekurangan. Kena pegang situ tu. Yang mustahil. Tak mungkin berlaku kekurangan. Sebab apa? Sebab Tuhan kita ni sempurna. Sempurna ni tak ada, tak cukup, tak ada, tak ada. Lengkap. Lagu tu. Misal. Setakat tu lagu mana tu? Pasal nak cotin, tak boleh dia kena cokeh balik supaya kita ni pegang sungguh. Utamanya puasa ni kena pegang lah. Dalam kita beramal. Jadi kesimpulannya, orang syariat, orang duduk di syariat, dia duduk di tarekat, ada dia lagi dalam amal. Sementara orang hakikat dengan orang makrifah, dia buat amal tu tidak dia. Semata-mata kesian belah hidayah daripada Allah semata-mata. Dia pegang situ. Kau lagu mana tu? Waktu tu kena pegang molek tu. Tak payah kena tanya. Tu pegangnya orang hakikat. Sebab itulah orang hakikat, orang duduk di hakikat. Mana akidah dia duduk di hakikat, amalan dia ada berlaku. Pokoknya ada lah. Amalan dari segi pekohnya ada berlaku. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifah. Tetapi dari segi pegangnya, dari segi duduk, mata hati tu hanya dia duduk di hakikat dan makrifah. Dia duduk situ. Barulah tidak ada syirik. Kalau duduk di syariat dan tarekat, ada syirik. Sebab apa? Sebab kita pegang kita buat amal. Cuba ada kata wah. Kita rasa kita buat amal. Dia kata dari syariat, aku boleh buat amal, Tuhan pun aku kuat. Segar boleh buat amal. Dia kata dia orang tarekat, aku boleh buat ni semata-mata anugerah daripada Allah. Dia kata dia orang tarekat. Ada dia lagi. Dia kata dia orang hakikat. Aku buat amal, apa ni bukan aku dah. Semata-mata kehendak Allah. Kesian belah Allah. Dia nak nyatakan kepada aku. Cuba bahas ke dia? Boleh. Tanya aku mandi. Tak boleh. Mesti. Kita benda tu lama pada kita butuhkan. Jadi kata dia kita nak tolak, kita nak tolak. Hanya menilai mata, kita tak. Bila kita akan ya Allah buat sebab tu supaya dia tak keluar kita. Hati kita. Maksud tak sih. Bila tu kita kadang-kadang lah. Bila kita hati kadang-kadang hati tu orang tak anda. Bagi dibayangnya masa kita kali kecil. Tapi kita cuba dapat. Kadang-kadang kita masa kita kita tak tahu penyakit bagi kita meditasi. Kita buat dulu. Maya dulu. Ada maya kita tidak ingin pada kita. Benda ni kekal saya lah. Bagi semaya dia mari. Tangguh hati. Kita kenal. Iyalah. Dia gini. Kita kalau kita nak duduk di hakikat, marilah gapo kita hanya mengadu dalam hati ni ke Tuhan. Misal mari setan besar, takut depan. Hati kecil kita ni Tuhan. Bapa muak mari bernimo ni. Misalnya tu. Kalau toko ke bapa Tuhan awak mari ni mau aku adalah aku ni bodoh. Aku ni tak reti. Aku ni bengong. Aku ni kalau boleh nak hanya nak menyatakan mu ya Allah.
la mawjud bihaqqin illallah. Tak ada dia wujud kecuali mu ya Allah. Jadi keluar mari benda lagi ni, sialah kat aku ya hati nak kata. Jangan mulut tak sah sebaya tu. Hati tu. Dari hati kita tertambah pada Allah Ta'ala. Pada setiap kelakuan, setiap perkataan, setiap lintas dalam hati. Kalau mari setan begitu tak kau setan, tak balah dengan setan. Mari tak hukum begitu tak kira dengan tak hukum. Kita hanya kira dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, iyalah. Makna kita tak sih. Tapi soalah kena mengadu ke dia. Dalam semaya tu, hati ni kena lintas ke dia. Mau jawab mari ni. Ni setengah kita je, maya duk balah dengan setan. Setan tu siapa dia? Setan tu makhluk seperti kita je. Nenek, dia makhluk seperti kita. Hak Tuhan buat. Tuhan bekerja ke dia perdaya kita. Apa kita nak ikut perdaya dia je? Dia buat tu hak Tuhan suruh juga. Sebab dia minta dengan Tuhan, okey? Dia kata aku akan perdaya ke sekalian anak ada ni. Dia tak berdaya kau lembu kau kobar kau malaikat kau setan sendiri kau. Dia berdaya pada manusia dan jin. Sebab itu dia minta dengan Tuhan, Tuhan kerja lah. Tu kerja dia. Jadi gapo-gapo mari dia, kita mengadu ke Tuhan bekerja. Tuhan. Kalau kita tidak mengadu ke Tuhan, maknanya syirik itu masih ada lagi di kita. Sebab dia je yang kuasa, dia jaga kita, dia kehendak kita. Dan kita tak asyik kalau kita nyata dia. Nyata dia tu sepakat ulama kata semaya kita tak disah dah. Dan kalau kita dia tak ada duk kira dengan makhluk, maya kita tidak lalah. Jadi tak ada lah. Hak Tuhan kata dalam ayat Quran tu, fawailul lil musallin tu tak ada. Neraka lah bagi orang semaya. Tak ada. Sebab kita semaya tu, kita tidak lalah. Apa makna lalah? Kena tahu juga. Cuba rakyat. Makna lalah ni bukan apa dia? Lupa. Kapo lupa? Kapo? Lala ni kita buat kira selain pada Allah. Itu je, seperti itu je kita kena faham. Kalau kita buat kira selain pada Allah dalam semaya lala. Kok paling bahayanya kerja kita buat kira dalam semaya. Urusan kita. Dia kira dalam semaya. Ia anak kocik kaki dalam semaya. Urusan kita, jangan. Kalau lah mari telitah nak tengok anak kocik Tuhan. Semayanya sepatut tak ada anak kocik ni. Bapa mu nyata pada aku anak kocik ni. Supaya tak ingat anak kocik ni. Patut ingat kamu ya Allah. Aku ni lemah ya Allah. Kena mengadu ke dia dari semua hal. Nyata kata. Jangan mengadu kepada yang lain. Jangan balah dengan makhluk. Ni malu saya tak cuy bahasa menantai syaitan ni. Katalah hati juga. Bahasa menantai syaitan ni malu nak kodak. Apa duk balah dengan dia? Dia mari tu harta. Luka yang kena kita kata gapo. Dan kita duk marah sangat. Wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Segala utuh baik iaitu iman dan taat, dan segala utuh jahat iaitu kufur dan maksiat, semata-mata adalah kehendak Allah. Semata-mata kerja Tuhan buat mari kita. Kerja dia ada. Lepas dah kerja dia buat apa kita nak taksir ni ikut dia dan buat mari orang. Cuma kalau hak nampak tak comel, kita mengadu ke dia, ya Allah, apa nyata pada aku ni. Hak ni bukan mu tak beri ni benda lagi ni. Mengadu ke dia sudah. Jangan duk balas dengan benda dia buat mari dah. Tak kira lah titik mata kau tidak, tapi ingat kembali kepada Allah. Lagu tu ya. Boleh lebih kurang dah. Ingat dah, jangan kira selain pada Allah.
Ya, kita kira orang buat nyanyi kita, apa tapa kita. Lah Tuhan, apa mata doloh ni mari tapa aku ni. Tolong kapu aku ya Allah dengan ya Allah. Kita ngadu ke dia, kita tak cara orang tapa kita. Biarlah orang kata kita penakut berapa apa, kita senyap. Nah, tapi tunggu, doloh sekarang lagi mana? Ini kerja Tuhan. Bukan ini kerja kita. Kerja dia ikut dia lah. Dia buat comel berlaku. Yang lagi tu. Ada lagi hak rasa sakut lah kena rayak ni. Kita nak puasa lah ni. Kita puasa ni pun. Kita bukan saja puasa syariah. Kita puasa tarikat. Kita puasa hakikat. Kita puasa tu. Kau boleh ma'rifah. Sebagaimana Rasul, Nabi-Nabi, wali-wali. Dia duduk situ, dia puasa tak sebab kita. Kita ni makan minum, kita jaga. Yang lain tak jaga. Syariat ni kita tak pegang. Tarikat, hakikat kita tak bercara. Lah gitu. Boleh terlebih kurang lah tu. Jadi sebab itulah kalimah la ilaha illallah ni pun berlaku pergaduhan, pertikaian, berlaku salah faham antara seorang dengan seorang lain. Kamu kita orang jahil ni kuat balah. Oh, kalau mati tikul lah, kalau tak ada Tuhan, kalau kafir lah, mungkin kita kata. Kita hukum selalu. Sedangkan kita yang semua tak tahu gua satu. Dia kata ada orang tarikat, lah tak ada sifat Tuhan 5 dah kan. Apa jadi itu jadi kafir ya. Lah tu mengandung sifat wujud, tidak, bapa, mohon, batu, ta'ala, lewat kiamu, ta'ala, binafsi. Jadi ada 5 tu ada dalam sifat lah sebutir. Ialah tu ada ni pula. Jadi tu kedudukan orang tarikat. Kalau orang hakikat, dia nampak semua Tuhan belakang. Tak ada dah dia. Nah, tu kena soal tu. Berapa orang hakikat nampak Tuhan? Dia tengok makhluk dia nampak Tuhan. Boleh tak? Itulah Tuhan kata, Fa'aina ma tuwallu asama wajhullah. Di mana muhadab, muaddo, muabapa, asama wajhullah. Kamu nampak tu Allah. Tuhan kata, aku. Tapi janganlah kata kita ni Tuhan. Apa? Tapi kita nampak contohnya supaya kita rakyat dah. Kita tengok tian duduk dalam syariat Allah, comelnya tian. Duduk dalam tarikat tukar mana buat? Dia tak cakap tian dia cakap tukar. Duduk dalam hakikat Allah, comelnya Tuhan. Comel tu dia nampak ilmu dia Tuhan bagi kepada, dia Tuhan nyatakan kepada tukar tu, dia buat tu comel. Mana tak ada dah tukar, dia tak ada dah tiang. Dia pergi ke Tuhan tu. Boleh faham kan ni? Adik kakak. Saya tak payah minta maaf lah dah. Jangan pucat lah ke lain. Kena tanya sini. Kena bahas sungguh-sungguh. Biar kita yakin. Lagi tak yakin tak boleh pegang. Yang mana sebab tak yakin? Dia tak masuk dulu. Dia cari. Soalnya kita dia psycho. Tapi tak tahu kalau kita dia masuk kalau boleh. Ada dia. Dari segi zahirnya betul lah. Kita nampaknya kita lah buat zahir. Tetapi yang kita boleh buat atau kehendak siapa? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Kau nak lawan ayat tu. Atau kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak lawan. Ini ayat hakikat dah ke mana ya? Ayat hakikat ni pegangnya mata hati. Ya? Kita tengok betul lah, kita tengok orang buat. Tetapi hati kita ni nampak ni kerja Tuhan. Sebab rukun iman kita kenal, kita tadi ayat dah.
segala yang baik, segala yang buruk tu hanyalah atas kehendak Tuhan semata-mata. Kita nak rakyat lagu mana? Cuba bahas lagi. Biar kita terang. Hak kita duk pegang tu. Misal. Kalau dia nyata jahat, Tuhan kata, aku ini aku. Kalau nyata duk dia ni baik, aku ini surga. Tapi ingat, jahat dia baik itu Tuhan tak azali kita. Yang bukan hari ni, Tuhan tak ada. Azali lagi. Takluk dalam ilmu dia, azali. Jadi alam kita Ya. orang yang jadi raja. Dia lagi setelah dia ada mungkin dia ada di dalam. Tak ada lagi. Allah ni tak ada lagi. Dari ilmu tu yang ada belakang tu. Kita Sekali, pasal Tuhan kita, wujud dia tu bukan daripada tak ada. Wujud kita daripada tak ada kepada ada. Wujud Tuhan tu tak ada, tak ada mula, tak ada. Sebab tu dia panggil qadim. Boleh? Atau kidam. Kau mana? Boleh pergi ke tu? Kau mana nak mengaji dah kan? Cuba bahas. Ya kita boleh faham.